Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for spending your time untuk tengok sedikit video ni. This is very important untuk you perform your business very well, especially dalam satu aktiviti yang actually aktiviti ni bukan aktiviti baru, aktiviti ni dah pernah buat 3-4 tahun lepas yang dinamakan business crawl. So business crawl ni kita buat apa tau? It's basically business crawl ni I just explain a bit lah. Business crawl adalah satu aktiviti di mana you akan bernetworking secara santai, okay, secara casual, dan it's basically business crawl ni kita akan pergi ke premise atau office ahli-ahli sukses dan kita begini secara berkumpulan. Nama lain dia, I believe siapa yang pernah join Power Team Training by Marcus Wang, kita namakan dia speed dating. Tapi speed dating ni kita namakan dia business crawl in our term lah, so that kita dapat lebih banyak manfaat. So actually I structured dia punya agenda so that menampakkan business crawl ni akan memberi impak yang sangat besar, especially kepada bisnes anda. So I just explain a bit. This is just a draft and I believe this is the final one lah. Nanti kita akan update balik pada you. The intention adalah untuk kita lakukan activity one to one, alright, di premise RP success. Contoh di Bangi, okay, tengok ramai usahawan di Bangi. Di Bangi kita allocate tempat Chef Lin, Cafe Chef sebagai lokasi untuk business crawl. So di dalam business crawl ni juga kita akan adakan aktiviti feature presentation seramai 2 orang. So contohlah kita buat grouping. Senarai nama yang anda listkan tu sebenarnya adalah saya nak appoint untuk kita pecahkan ikut lokasi business crawl. Contohlah kita ambil satu business crawl minima 5 orang ke 10 orang ahli sukses sahaja. Okay? Dan setiap ahli sukses wajib bawa 2 tetamu. Tetamu ni nak dapat daripada mana? Tetamu ni wajib dari contact sphere you sahaja. Context sphere kita akan cerita topik lain dalam video lain, macam mana nak betulkan context sphere, macam mana nak allocate context sphere ni terbaik untuk you je bawa jadikan tetamu. Tetapi context sphere ni contohlah you dah dapat. Kita ambil contoh dekat Bangi kita ada say about Mak Yang. Okey, Mak Yang bawa context sphere Mak Yang. Contohlah Zumba trainer dan juga dietitian. Right, dietitian, nutrition macam tu. Okay. So, Mak Yang bawa 2 orang. Bawa ke Cafe Chef Lin. So, ahli-ahli yang join business crawl tersebut ada 10 orang lah, kita ambil maksimum. 10 orang bawa 2 visitors. Total semua dah ada 20 orang. Campurlah you punya ahli sukses 10 orang. But I believe, my expectation mungkin ada antara anda tak fit jadual yang ditetapkan oleh Chef Lin. Sebab Chef Lin landlord, kita namakan term sebagai landlord. Dia tuan tanah. Chef Lin allocate saya nak cafe saya dijadikan tempat untuk business crawl. Tetapi tempat business crawl ni tuan tanah kenalah jaga tetamu macamlah adat kita, adat Melayu. Okay? You yang jadi tuan rumah, you sediakan makanan sedikit, air sedikit and so on. Contohlah macam Chef Lin memang bisnes dia cafe. Contoh kalau I office macam ni. So I sediakanlah air mineral, I sediakanlah kuih-kuih. Mungkin I belanjalah Starbucks. Okay, I belanjalah Subway ke, so whatever. So sebagai menyambut tetamu. Tetapi kalau Chef Lin cafe macam mana? Chef Lin sediakanlah makanan yang mungkin mampu untuk jamah tetamu. Kalau mereka nak add on lasagna ke, nak ada patty lamb ke and so on, tu terpulanglah pada mereka separate order. So the idea is landlord sediakan sedikit dishes, like this is optional lah, terpulang pada anda. Nak sediakan, kita sarankan, kalau tak nak sediakan, terpulang. Tetapi yang wajib, you mematuhi SOP COVID-19. Okay, ada tempat cek suhu, ada tempat scan, lepas tu pakai face mask, jaga jarak, all sumber requirement yang tentang SOP COVID ni just patuhilah untuk jaga keselamatan. Dan juga you kena sediakan tempat duduk. Okay, tempat duduk yang selesa, ada penjarakan sosial yang boleh fit dalam 20 orang ke 30 orang. You manage the audience dalam tu. Mungkin kalau Chef Lin berniaga kena tutup lakut 90 minit. Kenapa 90 minit? Aktiviti business crawl adalah selama 90 minit. Okay, so 90 minit fokus untuk business crawl. Agenda tu nanti Fafa akan update dia punya tentative program, apa nak kena buat and so on. Poster saya dah ada.
Cuma this is a few things yang saya nak tunjuk. Saya tunjukkan poster dululah, dah ala-ala cerita tentang poster. Okey. Poster dia macam ni. Okey, kita ada poster dalam bentuk video, okey. Kita ada dalam bentuk video, kita ada dalam bentuk gambar. Okey, gambar kita sediakan dalam PNG file lah, senang dia orang nak scroll. Okey. PNG file, so dalam okey. Okey, everything. So semua ada kat sini. So nanti kita akan forwardkan dalam grup juga. Okay, but then saya nak tunjukkan sedikit briefing lah tentang business scroll. Activity dia, okay, activity dia for sure kita nak one to one, but this is the effective one to one. So bila business scroll, you guys boleh key in one to one di dalam MTL, itu pertama. Dan feature presentation, kita perlukan landlord dan feature presenter seramai 2 orang. Satu orang 8 minit, satu orang 8 minit, dah 16 minit. Okay, so presenter ni nak kena buat apa? You kena check balik feature presentation yang you ada sekarang, kena tengok, kena allocate yang you target adalah resources referral. Kenapa resources referral? Sebab kita nak perkuatkan contact sphere. Melalui contact sphere yang sangat sesuai adalah resources. Kita cukupkan dulu resources referral kita. Alright, melalui resources referral baru you beranakkan kepada relationship atau transactional referral. So kuatkan you punya resources referral melalui feature presentation you. Dan apa lagi, di dalam business scroll ni nanti saya akan bagi dia punya blueprint ni. Kita ada blueprint untuk business scroll. Okay, dalam aktiviti ni juga kita akan buat okey, aktiviti boleh key in one to one selama 90 minit dan aktiviti ni kita nak target kepada resources referral. Tetapi landlord, landlord kena ingat bukan senang nak saya nak landlord, saya nak jadi landlord, tidak. Landlord kena sediakan tempat, everything macam saya nyatakan, dan you kena sediakan tempat untuk RP yang lain nak berniaga. Contoh dekat Bangi, Sheflin sebagai landlord, Mak Yang datang, Mak Yang ada satu meja yang allocate Mak Yang punya services ke, products ke and so whatever. Contoh kat situ, Haji Din datang, Haji Din sebagai RP dalam business scroll tersebut. Haji Din pun ada meja yang boleh letak brochure insurans, yang boleh letak banner, pamphlet and so on. So semua usahawan RP biar sukses yang join business scroll that time, Sheflin sebagai landlord perlu sediakan space untuk mereka letak barangan-barangan mereka, sebab you landlord, you dah dapat kelebihan, aktiviti you dah menghasilkan transactional, presenter dapat visibility dan you boleh offer direct selling. Dan RP yang datang tak jadi landlord, tak jadi presenter, you encourage, you welcome visitors, you ceritakan BNI and so on, dan you boleh direct selling sebab ada booth untuk you. Dan ingat, business scroll ini wajib nak dijalankan, wajib ada seorang VH. Kenapa? Visitors yang datang ni, semua RP 5 ke 10 orang ni wajib bantu VH tersebut untuk buat coffee session. Coffee session ni VH hanya observe dan pastikan coffee session tersebut dilakukan ikut agenda macam mana slideshow coffee session. Yang ini kena tanya pada LBH, ada spesifik slideshow dan dia kena run. Mungkin dalam agenda tentatif yang Fafa buat nanti tu, boleh selitkan slot untuk coffee session so that semua orang boleh bantu sama-sama. Okey, seterusnya kita akan ada CEC. Alright, chapter event coordinator perlu untuk support buat marketing waktu weekly presentation, waktu weekly meeting, pada santai, pada rasmi, secara individuals and so on. Okey, so kat sini kita dah cerita semua dan okey, macam mana nak dapatkan ni? Channel dia macam mana? You buat marketing melalui direct WhatsApp, kat story boleh, kat WhatsApp WhatsApp individual boleh, tetapi ingat do not blasting, do marketing. Marketing ni direct approach, one to one approach. Bila you blasting, expect expect blue tick, expect no one akan reply balik, expect dihantar ni untuk orang lain ni, bukan untuk aku. Alright, so you jangan heartbroken sebab you blasting. Okay, so kat sini kita nak you faham agenda dia adalah kita nak kuatkan business scroll ni. Kenapa you buat kat premise masing-masing? Kita nak kuatkan locality business practice di kawasan you.
Alright. So mana yang nak jemput, pertama you boleh jemput contact sphere, tetapi ada jemput contact sphere ramai yang tak lapang. Okay, yang datang pun ramai yang cancel. Dan untuk pengetahuan you guys, business call ni wajib last confirmation 3 hari sebelum event bermula so that landlord dapat sediakan apa yang patut. Okay, so kat sini siapa yang nak ajak? Okay, contohlah visitors Mak Yang cancel last minute, so Mak Yang cari key player di kawasan situ untuk dijadikan visitors. Selain contact sphere, selain key player, kejiranan bisnes pun boleh dijemput untuk dijadikan visitors untuk business crawl. Okay, so kat sini tiada kos diperlukan untuk business crawl. So cuma kat sini kalau landlord nak sediakan like this, the cost is up to the landlord. Tetapi kalau presenter sebenarnya saya nak sarankan juga sediakan door gift. Okay, you sediakan door gift so that the impact daripada presentation you guys akan lekat ke hati dan juga otak visitors kita. Okay, so door gift juga boleh disediakan oleh RP yang buka booth. Sebab you bagi door gift, you dapat letak business card, you boleh letak brochure dalam tu, you boleh letak produk you so that mereka experience. Dan ingat, hanya melalui direct approach you akan mudah untuk buatkan mereka faham tentang business you. So kalau contohlah, I ada sabun macam Puan Liz kita, I akan letak sampel bagi mereka experience so that mereka boleh beli. Dan ingat, bila you letak booth, you kena ada produk yang ready made kat situ untuk direct menjual. Dan sediakanlah cash, atau kalau you ada mesin untuk touch card tu, you boleh bawa sekali. Okay, so that is about the cost yang diperlukan. Tak ada apa pun. Macam mana dengan services seperti saya, seperti Datin Fazmi, seperti Puan Haniza, Tutor Nizam, you kena ambil alternatif di mana buat satu voucher, services voucher. Ini khas kita bagi waktu business crawl. Ini suggestion pada saya, khas saya buat voucher ni untuk business crawl punya visitors. Kalau you nak pakai servis saja, you redeem voucher ni, you akan dapat extra 30 minutes consultation ke, atau you boleh dapat 20% discount ke, atau mungkin you boleh dapat free gift ke. I don't know, it's up on you. Sebab services you boleh based on voucher, you boleh based on contohlah macam you ada kupon and you ada, I don't know, apa yang you boleh bagi as long kalau produk boleh direct selling, voucher pun boleh direct selling. It's happened, saya pernah buat dan saya pernah tengok ramai orang buat. Oh servis, aku tak tahu nak jual apa ni, so I jual voucher. Dia beli voucher at that time, at that moment, dia nak pakai lain hari, terpulang lah. Okay, kita ada letak cooling period lebih kurang dalam 30 hari, you kena pakai voucher ni atau terbatal. So it's just an idea so that you boleh, I boleh pakai ni. Alright, so hopefully this idea dapat bantu business you, especially the business crowd idea. And kita akan come back balik dengan secara detail. I believe siapa yang tak faham boleh contact LTS, leadership team ataupun direct ke saya. Tiada masalah. Okay, my name is Kimi Abdullah, Chapter Growth Coordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.